Pada Januari 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah mengisytiharkan situasi pandemik akibat penularan sejenis virus jenis corona yang telah mengakibatkan wabak COVID-19. Selaras dengan wabak ini, semua negara telah menutup semua sekolah dan pusat pengajian tinggi bagi memutuskan rantaian penularan wabak ini. Akibatnya, proses pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka yang telah lama diamalkan sejak zaman dahulu lagi secara terpaksa dihentikan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP dan diganti dengan pengajaran dan pembelajaran di rumah secara atas talian ataupun PDPR. Kegagalan menerapkan kefahaman mengenai adab atau etika yang baik semasa sesi pembelajaran secara talian serta keperluan mempraktikkannya akan mengundang suasana tidak harmoni sekaligus akan mengganggu keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya ialah objektif kajian. Terdapat dua objektif utama dalam kajian ini, iaitu yang pertama ialah mengenal pasti punca kekurangan adab dalam kalangan pelajar universiti ketika pembelajaran secara talian. Yang kedua pula, mengkaji kesan tidak menjaga adab ketika pembelajaran secara atas talian dalam kalangan pelajar universiti. Graf di atas menunjukkan peratusan punca kecenderungan kekurangan adab dalam kalangan pelajar universiti ketika kelas secara dalam atas talian. Punca kurang selesa membuka kamera ketika kelas secara atas talian mencatatkan 76.67% yang setuju, sebanyak 20% yang ragu-ragu dan 3.33% pula yang tidak setuju. Seterusnya, talian internet yang lebih baik jika tidak membuka kamera pula sebanyak 53.33% yang setuju, manakala 20% yang ragu-ragu dan yang tidak setuju pula 26.67%. Bagi punca suara pensyarah yang tersekat-sekat jika membuka kamera pula sebanyak 50% yang setuju, 26.67% yang ragu-ragu dan yang tidak setuju 23.33%. Punca tiada ruang selesa untuk kelas secara atas talian pula mencatatkan sebanyak 60% yang setuju, 30% yang ragu-ragu dan sebanyak 10% yang tidak setuju. Punca lain iaitu internet perlahan ketika cuaca yang tidak menentu pula mencatatkan 76.67% yang setuju, 23.33% yang ragu-ragu dan yang tidak setuju, tiada yang tidak setuju. Graf menunjukkan peratusan kesan kecenderungan kekurangan adab dalam kalangan pelajar universiti ketika pembelajaran secara atas talian. Kesan cenderung untuk melakukan tugasan lain dan mengabaikan kelas secara dalam atas talian mencatatkan sebanyak 43.34% yang setuju, manakala 23.33% yang ragu-ragu dan sebanyak 33.33% yang tidak setuju. Seterusnya, sukar memahami topik yang dibincangkan dalam kelas secara atas. Kesan cenderung untuk melakukan tugasan lain dan mengabaikan kelas secara dalam atas talian mencatatkan sebanyak 43.34% yang setuju, manakala 23.33% yang ragu-ragu dan sebanyak 33.33% yang tidak setuju. Seterusnya, sukar memahami topik yang dibincangkan dalam kelas secara atas talian pula mencatatkan 73.33% yang setuju, 16.67% yang ragu-ragu dan 10% yang tidak setuju. Kesan lain iaitu sukar menjawab soalan yang diberikan oleh pensyarah mencatatkan sebanyak 60% yang setuju, manakala 30% yang ragu-ragu dan 10% yang tidak setuju. Prestasi pembelajaran merosot dari semasa ke semasa menunjukkan 46.66% yang setuju, 36.67% yang ragu-ragu dan 16.67% yang tidak setuju. Kesan tidak berminat untuk hadir ke kelas secara atas talian pula mencatatkan sebanyak 16.67% yang setuju, 26.67% yang ragu-ragu dan sebanyak 56.67% yang tidak setuju. Seterusnya, metodologi kajian. Responden kajian bertujuan untuk memenuhi kehendak jawapan dan penyelesaian dengan tajuk ini. Pelajar universiti dan matrikulasi telah menjadi responden. Seramai 31 pelajar yang telah terlibat dan berumur dalam lingkungan 18 hingga 24 tahun. Pelajar-pelajar tersebut mempunyai pendidikan di peringkat asasi, sarjana muda, master atau PhD dan lain-lain. Tempat kajian. Kajian ini telah dilaksanakan di negeri Kelantan di mana merupakan negeri terletaknya Universiti Malaysia Kelantan UMK yang merupakan tempat pengajian pengkaji. Seterusnya, kaedah pengumpulan data.
Penyelidik menggunakan kaedah soal selidik serta ujian bertulis terhadap responden. Penyelidik menggunakan dua cara pengurutan data tersebut instrumen kajian ini iaitu pengurutan data secara kuantitatif dan kualitatif. Kerana terdapat sebahagian daripada respon terhadap item dalam instrumen ini lebih tepat dan sesuai dirumus dengan menggunakan data numerika dalam bentuk kuantitatif. Dalam kajian ini, alat data atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah menggunakan soal selidik melalui atas talian iaitu Google Form dan kaedah rujukan yang terdapat dari internet. Contohnya dalam laman tersebut ataupun e-book. Akhirnya, struktur soal selidik. Soal selidik dipilih sebagai alat penyelidikan kerana melalui pentadbiran soal selidik data maklumat responden seperti nama, email, umur, jantina dan tahap pendidikan dapat diperoleh dengan lebih jelas dan teliti. Merupakan kaedah yang paling termudah dan berkesan dalam memperoleh data yang menyeluruh dan meluas untuk penyelidikan ini. Objektif pengajian ini ialah kenal pasti punca kekurangan adab dalam kalangan pelajar universiti ketika pembelajaran atas talian serta mengkaji kesan kekurangan adab dalam pelajar universiti ketika pembelajaran atas talian. Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan landasan membentuk satu sistem pendidikan yang seimbang. Unsur-unsur yang penting untuk difahami ialah pendidikan suatu usaha yang berterusan. Pendidikan bermula secara tidak formal di rumah dan secara formal di sekolah dan institusi pengajian tinggi. Pengajian perlu berterusan dari lahir hingga meninggal dunia. Seterusnya, mengembangkan potensi individu dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi. Semua unsur-unsur ini membantu dalam perkembangan potensi individu dan menjadi asas kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, melahirkan insan yang seimbang dan harmonis, iaitu insan yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, percaya dan yakin kepada Tuhan, mempunyai jiwa dan fikiran yang tenteram, sihat tubuh badan serta matang dari segi emosi. Seterusnya, kepercayaan kepada Tuhan. Menekankan kepercayaan kepada adanya pencipta, mengakui manusia alam ciptakan oleh pencipta dan mengukuhkan kepercayaan keagamaan. Seterusnya, melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Individu perlu mencintai ilmu pengetahuan, minat mentelah, berfikiran terbuka, berusaha berkongsi dan menambah ilmu pengetahuan. Seterusnya, melahirkan rakyat Malaysia yang berketerampilan. Rakyat Malaysia bukan hanya berilmu tetapi mahir melaksanakan sesuatu tugasan dan berinovatif. Akhirnya, melahirkan rakyat Malaysia yang memberi sumbangan kepada masyarakat, agama dan negara. Teknologi membantu dan pembangunan negara dan mengamalkan nilai-nilai murni yang membentuk perpaduan rakyat. Akhir sekali, saya akan membentangkan mengenai hubung kait isu dengan unsur falsafah. Isu yang berlaku ini dapat dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Oleh itu, para pelajar termasuklah pelajar universiti perlu mengekalkan adab belajar meskipun hanya pembelajaran secara atas talian, agar dapat melahirkan pelajar yang hebat, selaras dengan objektif falsafah pendidikan kebangsaan. Terima kasih.